Singapura dan Malaysia sedang meneroka cara-cara untuk meningkatkan lagi keterhubungan antara kedua-dua negara sedang kedua-dua pihak cuba mengurangkan kesesakan trafik di sempadan darat. Menteri Pengangkutan kedua-dua negara membuat komitmen itu semasa lawatan ke tapak binaan Sistem Gerak Cepat Singapura Johor atau RTS. Jejambat RTS sedang dibina manakala landasannya pula dijangka siap menjelang 2026. Apabila siap nanti, jejambat setinggi 25 meter ini akan merentasi Selat Johor sekaligus menghubungkan stesen RTS Woodlands North dengan stesen Bukit Chaga di Johor. Menteri Pengangkutan S. Iswaran dan rakan sejawatannya dari Malaysia, Anthony Loke, diberi taklimat tentang perkembangan projek itu. Kedua-dua menteri berkata projek RTS berjalan baik untuk disiapkan mengikut jadualnya. Kerja-kerja binaan di bahagian Singapura sudah 50% siap bagi projek ini, sementara di Malaysia ia sudah lebih sepertiga siap. The next significant milestone is when the drop-in span connecting both sides of the viaduct is completed, and both our Prime Ministers will be commemorating this event early next year. Encik Iswaran dan Encik Loke juga komited untuk meningkatkan keterhubungan antara Singapura dengan Malaysia. Lintasan darat Singapura-Johor kekal sebagai sempadan paling sibuk dan sesak di dunia dengan ratusan ribu pengunjung melaluinya setiap hari. While we are waiting for the completion of RTS, both governments are committed to look at short-term solutions on how to ease the congestions at the causeway. On the Malaysian side, we take this very seriously. In fact, we have a cabinet committee, especially for this matter, and we are looking at various means and methods to ease the congestions at the causeway. Encik Loke menambah kerajaan Malaysia ingin memperbaiki proses imigresen di Causeway dengan memastikan semua kaunter beroperasi semasa waktu sibuk. Beliau menekankan kedua-dua pihak juga meneroka penambahan khidmat feri dan bas ulang-alik serta kemungkinan menghidupkan semula projek kereta api laju HSR. We did discuss about the way forward, and on behalf of the Malaysian government, I've made it very clear that we are keen to revive the project, but the model of implementation must be based on a private sector-led initiative, or PFI. So we are open to suggestions and proposals from the private sector, and likewise, I think that we have to continue to engage each other and to further discuss the way forward on this particular project. Encik Iswaran pula menekankan Singapura sedia mengkaji sebarang saranan dari Malaysia. 2,5 juta rakyat Singapura akan menerima wang tunai sehingga $400 pada Jun ini di bawah satu langkah bantuan kos sara hidup kepada isi rumah tempatan. Bayaran khas kos sara hidup COL 2023 itu bertujuan membantu rakyat Singapura menangani kenaikan harga. Jika anda dari keluarga berpendapatan rendah dan pertengahan, anda akan mendapat lebih banyak bantuan. Siapa yang layak menerimanya? Menurut Kementerian Kewangan hari ini, orang dewasa berusia 21 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan sehingga $100,000 dan memiliki tidak lebih daripada satu hartanah layak menerimanya. Bagi sekitar 850,000 warga emas, mereka juga akan mendapat bonus tambahan sehingga $300. Ini bermakna warga emas boleh mendapat sehingga $700 kesemuanya. Warga emas yang layak bagi bonus warga emas COL 2023 itu ialah mereka yang berusia 55 tahun dan ke atas serta mempunyai pendapatan tidak lebih daripada $34,000 setahun. Hubungkan NRIC anda kepada akaun PayNow jika mahu menerima bayaran-bayaran tersebut seawal 7 Jun menurut Kementerian Kewangan. Untuk mengetahui sama ada anda layak mendapat bayaran khas COL 2023 itu, anda boleh memeriksa laman pakej jaminan menggunakan SingPass masing-masing. Singapura berharap strategi aturan kerja fleksibel atau FWA dapat menggalak lebih ramai penduduk tempatan untuk mempunyai anak. Ini sedang kadar kesuburan negara tahun lalu mencecah paras paling rendah iaitu 1.04 di bawah kadar 1.05 yang diumumkan pada Mac. Menteri di Pejabat Perdana Menteri Indrani Raja berkata, untuk FWA berjaya, majikan perlu memberi tumpuan kepada hasil kerja
bukan masa yang diluangkan di tempat kerja. Employers and employees do need to have that conversation on how to get the right balance. Because if that conversation does not take place and a new equilibrium is not established, then they're always going to be at odds. And the employers are not going to be able to recruit the talent and retain the talent that they need, and the opportunities for employees being able to work and have families at the same time is not going to be as great. Cik Indrani menekankan FWA bukan sekadar bekerja dari rumah. Aturan lain termasuklah waktu fleksibel bagi ibu bapa mengambil anak mereka atau mengurangkan tugas bagi golongan penjaga. Beliau menambah semua jenis pekerjaan boleh melaksanakan beberapa bentuk FWA untuk memenuhi jenis pekerjaan itu. Pemerintah pula akan menyediakan lebih banyak tempat prasekolah dan menyimak cara-cara memberi lebih banyak bantuan kepada ibu bapa untuk menjaga bayi mereka. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menekankan ASEAN mesti kekal tegas dalam mengecualikan Myanmar daripada mesyuarat blok itu di peringkat politik. Beliau menambah, walaupun Myanmar belum mencatat kemajuan dalam soal keamanan, rundingan mesti diteruskan dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik negara itu. PM Lee berkata demikian semasa menggulung penyertaan beliau dalam sidang punca ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Labuan Bajo dipilih sebagai tempat sidang kemuncak ASEAN kerana daya tarikannya. Indonesia sebagai ketua ASEAN ingin memberitahu dunia tentang Labuan Bajo. Ia adalah salah satu daripada 10 Bali baru yang ingin dibangunkan Indonesia untuk menggiatkan lagi industri pelancongannya. Di tengah-tengah suasana damai sebeginilah, para pemimpin ASEAN membincangkan pelbagai isu genting serantau seperti krisis politik Myanmar di sidang puncak ini. Para pemimpin junta Myanmar dilarang menghadiri mesyuarat ASEAN sejak tahun 2021 kerana gagal memenuhi pelan damai konsensus 5 perkara. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata larangan itu ada tujuannya. There is no reason to change this format because no progress has been made. If we now say, well, all right, we forget it and just carry on and go back to business as usual, what have we achieved except to demonstrate that we have not made any progress and that we are now carrying on as if nothing is wrong, which I think is not the right thing to do. PM Lee menambah melaksanakan pelan damai itu suatu proses yang payah dan memakan masa. Pelan itu termasuk mengakhiri keganasan dengan segera, berunding dengan semua pihak serta membenarkan bantuan kemanusiaan. Para pemimpin ASEAN juga membincangkan sama ada pelan damai itu perlu disemak. PM Lee menggesa ASEAN supaya bersatu padu di tengah-tengah sekitaran global bermasalah sekarang. The more trouble the world is, the more you need a safety life raft. And ASEAN is our life raft, it's the life raft for all the ASEAN members. So in a troubled world, we need ASEAN to be unified, to be cohesive, to be effective, to be central. Buat pertama kalinya juga, Timor Leste menghadiri sidang puncak ASEAN sebagai pemerhati dan ini komen PM Lee. If you ask the member countries of ASEAN, would you like to have Timor Leste in? Everybody would say yes. Do we think Timor Leste is ready to come in yet? Well, we think that will take some time. For example, on the economic agreements as well, there are something like 66 ASEAN agreements, and it will take a while for Timor-Leste to accede to all of them. And I think it's important that Timor-Leste complete all this process so that by the time it joins ASEAN, it's really truly an ASEAN member and not just a half member or a member in waiting. Menyertakan sebuah lagi negara adalah tugas besar, kata PM Lee. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong akan ke Jepun untuk menghadiri mesyuarat para Menteri Kewangan dan Gubernur Bank Pusat dari Kumpulan 7 atau G7. Di Bandar Niigata esok, mereka akan membincangkan cara-cara mengukuhkan kerjasama ekonomi dan kewangan antara pasaran-pasaran berkembang dengan negara-negara maju. Singapura adalah 6 negara bukan anggota G7 yang dijemput ke mesyuarat itu. PM Wong yang juga Menteri Kewangan akan berada di Niigata hingga Sabtu ini.
Saudara, tidak lama lagi para pekerja industri binaan boleh memanfaatkan lebih banyak kursus berhubung teknologi-teknologi semakin berkembang seperti robotik dan automasi. Ya, sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan lagi tenaga kerja sektor itu seiring peredaran masa. Ini bermakna bangunan yang dibina boleh siap dengan lebih cepat lagi. Akademi BCA akan menjadi cabang latihan utama dalam memastikan kursus-kursus memenuhi keperluan industri. Teknologi baru seperti realiti tambahan AR dan realiti maya VR kini membantu industri binaan menyampaikan konsep sebelum bangunan dibina. Tapi dengan adanya teknologi baru, syarikat-syarikat juga perlu menyesuaikan diri. Ya, sebahagian daripada usaha sektor ini untuk kekal relevan. Untuk menyokongnya, maktab-maktab kejuruan BCA akan menjadi pusat latihan khas khusus untuk sektor ini. Akademi BCA akan menawarkan kursus-kursus baru seperti robotik dan automasi serta melatih para pekerja pertengahan kerjaya yang beralih ke sektor ini. Mulai Jun, ia akan menawarkan 30,000 tempat latihan dalam tempoh 3 tahun. The key is we want to change people's perceptions, starting with the next generation, and show them how our sector is changing and transforming. People still think that construction is dangerous, dirty, demanding, and still involves mostly manual tasks. But actually, all of you know it, so much has changed and so much will continue to change. Sekitar 50 pekerja jagaan kesihatan di rumah-rumah rawatan menghadiri majlis jamuan teh anjuran Presiden Halimah Yacob di Istana hari ini. Majlis tersebut menghargai usaha mereka dalam memberi jagaan bermutu kepada para penghuni warga emas, terutama sekali semasa pandemik COVID-19. Dalam pertemuan ini, para pekerja jagaan kesihatan menyuarakan pelbagai isu dan cabaran yang mereka hadapi. Mereka yang hadir termasuk pekerja bahagian pengurusan kanan dan juga para kaki tangan jururawat pentadbiran. Kesemua mereka mendapat cenderamata dari Presiden Halimah. Ini merupakan kali kelima majlis Serving SG ini diadakan demi menghargai para pekerja yang menyumbang kepada operasi harian negara.